saya tengok saya ada button rakam kat saya ni. Saya tadi duk cari button rakam tak jumpa. Dah Boleh, kot. cikgu. Dah ada orang rakam. Ada orang rakam Okey, terima kasih. Sekejap. Okey, sekarang ni Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, kita akan sambung kita akan sambung kelas kita. Kita masuk pada electronegativity pula. Electronegativity pula Okey, electronegativity. Apa yang saya dah ajar sebelum ni tentang electronegativity? As you go across a period, electronegativity? As you go across a period? Increase. Yes. Electronegativity increase across a period. Electronegativity increase across a period. Saya tulis dengan marker ni. Electronegativity increase across a period. Tapi down the group, electronegativity decrease. Electronegativity decrease down the group. Okay. Kamu boleh tengok nilai-nilai yang diberi di sini. Nampak? Electronegativity yang paling besar adalah fluorine 4. Dia Pauling scale. Based on dia relatif pada fluorine. Okay. Fluorine diletakkan nilai 4. Jadi atom-atom lain berdasarkan fluorine. Jadi fluorine paling tinggi electronegativity. Semua relatif dengan fluorine. Dia letakkan satu nilai untuk fluorine. Jadi atom lain tu dibandingkan dengan fluorine. Nilai dia. Okay, macam mana dia buat ini, itu tak kisahlah. Nilai ni nak kena hafal ke apa tak payah. Yang kita kena tahu adalah dia punya trend je. Electronegativity across the period increase, down the group decrease. Dan nilai yang paling elektronegatif adalah fluorine 4.0. Okay. Jadi apa itu electronegativity? Okay, electronegativity is the ability of an atom to attract bonding electrons to itself in a covalent bond. Keupayaan sesuatu atom menarik elektron ikatan terhadap dirinya dalam ikatan covalent. Okay, misalnya di sini hidrogen dengan fluorine. Kamu tengok hidrogen dengan fluorine di sini. Okey, fluorine ni lebih elektronegatif. Jadi fluorine tu akan menarik elektron ikatan tu terhadap dirinya. Jadi kamu nampak distribution of electron around fluorine lebih tinggi. Kausan elektron lebih. Ini gambar yang di sini ni kontur untuk menunjukkan elektron. Jadi elektron lebih tertumpu pada fluorine atom. Sebab elektron ikatan tu ditarik oleh fluorine lebih kuat. Fluorine lebih elektronegatif. Electronegativity adalah relative ability of an atom to attract bonding electron to itself in a covalent bond. Okey ke? Dengar Jadi electronegativity as tadi general trend tadi, as you go across, electronegativity increase. Okay, kenapa electronegativity increase? Sebabnya adalah atomic size decrease. Ini alasan-alasan dia lah. Kenapa as you go across the period electronegativity increase? Because size dia decrease. And effective nuclear charge, effective nuclear charge increase juga. Dengan itu, force of attraction of the nucleus towards the bonding electron akan increase. Okay, sekali lagi as you go across the period, electronegativity increase. Kenapa? Size decrease, effective nuclear charge increase, thus force of attraction of nucleus towards the bonding electron akan increase.
Okey. Contoh jadi di sini tadi, fluorine dia lebih elektronegatif. Okey, sebab fluorine tu lagi kuat menarik elektron. Sebab saiz fluorine. Tapi kalau kita bandingkan, fluorine dengan oksigen misalnya. Fluorine nilai dia 4.0, oksigen 3.5. Jadi fluorine tu saiz dia lebih kecil. Jadi nanti kalau dia antara oksigen dengan fluorine bila kita bandingkan, fluorine lebih negatif lah. Sebab dia saiz dia lebih kecil, dia lagi kuat tarik elektron tu. Nukleus dia tu lagi kuat tarik elektron. Elektron tu elektron ikatan kalau dia berikatan dengan atom yang lain lah. Okay, faham tak ni? Sekejap. Saya tak nampak you all, saya tak boleh nak ni. Saya nak tengok satu-satu seorang-seorang. Okay. Saya kena tengok you all baru saya nampak. Apa you all nampak sebenarnya? Saya tak tahu apa you all nampak. Saya nak tengok kat mana apa you all nampak. Saya tak faham yang atomic size tu. Oh, size tadi. Size tu kenapa dia decrease Size dia decrease kan. Size ni kita balik kepada yang size sebelumnya. Size sebelumnya kita dah cakap tu size atom across the period. Ni. Faktor-faktor yang efek size. Ni. Kan size tu, size atom dia bergantung kepada dua ni. Oh, okey, faham. Dia bergantung kepada size atom, bergantung kepada dua faktor iaitu faktor nuclear charge dan tak aktif. Faktor nuclear charge dengan shielding effect. Tapi kalau across the period kita bercakap tentang faktor nuclear charge lah. Faktor determine atomic size adalah faktor nuclear charge and shielding effect. Tapi kalau across the period kita bercakap tentang faktor nuclear charge. Kalau down the group kita bercakap tentang shielding effect. Okay. Kamu tak boleh cakap kalau across atom-atom yang kita bandingkan atom antara across the period tu bercakap tentang shielding effect, tak boleh, salah. Yang mempengaruhi size apabila kita bandingkan atom-atom across the period adalah effective nuclear charge. Ya, Syarif. Boleh ke? Okay, jadi sekarang ni kita membincangkan tentang electronegativity. Electronegativity ni adalah keupayaan untuk atom itu menarik elektron terhadap dirinya. Kenapa dia boleh tarik elektron kuat? Okay, sebab saiz dia tu kecil. Jadi nukleus dia tu lebih terekspos lah. Kalau dia saiz dia kecil, nukleus dia tu lagi senang tarik elektron. Okay. Elektron tu bukan apa, elektron ikatan. Jadi maksudnya kita bercakap tentang dua atom yang berikatan. Okay. Kenapa atom tu lebih elektronegatif? Maksudnya dia lebih kuat tarik elektron. Sebab dia saiz dia lebih kecil. Effective nuclear charge dia lagi tinggi. Dengan itu dia lebih senang tarik elektron. Elektron tu bukan elektron yang bonding elektron. Sebab dia dalam ikatan. Kan kamu nampak di sini kawasan elektron yang berada pada dikelilingi atom fluorine yang lebih. Sebab dia tu lagi kuat tarik elektron, lagi elektronegatif. Fluorine ni 4.0. Hidrogen hanyalah 2.1. Jadi
banyak Bonding tarik. elektron tu elektron valence ke? Apa dia tak dengar? Tak clear. Apa dia? Bonding elektron tu elektron valence Bukan. Bukan elektron valence yang dikongsi lah. Elektron sebab you tak Kira belajar lagi bonding. elektron dekat yang petala terluar lah. Petala luar, nanti elektron yang fluorine ni nanti dia akan bertindih dengan elektron valence hidrogen punya. Untuk buat ikatan tu dia ada berlakunya elektron valence masing-masing elektron tu dikongsi, bertindih. Itulah. Dia tak belajar lagi bonding lah, cerita sebenar tak belajar lagi. Tapi maksudnya dia bukan single atom. Dia dah buat ikatan, dia kan share. Bila you all dah belajar ikatan covalent in covalent bonding, elektron being shared kan antara two bonded atom. Jadi elektron valence tu yang sebenarnya digunakan untuk dikongsi tu. Jadi ikatan memang betul ikatan yang terlibat adalah elektron yang terlibat dalam ikatan adalah elektron valence. Elektron valence masing-masing. Tu kita panggil dia bonding elektron lah. Bonding elektron. Jadi sebab dia yang bonding yang terlibat dalam ikatan. Okey. Jadi nukleus tu dia tarik bonding elektron. Cari kuat sangat apa? Ada ni. Adik banyak lah, ada berapa orang adik tu. Okey. Bonding elektron antara nukleus akan tarik bonding elektron tu lebih. Apabila atom itu saiznya lebih kecil dan efektif nuclear charge-nya lagi tinggi. Z-nya lebih tinggi, saiznya kecil, forces of attraction of the nucleus towards the bonding electron meningkat, menyebabkan electronegativity-nya akan meningkat lah. Ini maksudnya across the period electronegativity increase, sebab ini alasan dia lah. Ini because dia ni. Because atomic size decrease, effective nuclear charge dia increase, thus force of attraction of nucleus towards bonding electron akan increase. Macam tu nah. Okey, manakala down the group pula, electronegativity akan decrease. Sebab dia because size akan increase, size dia sebab size antara atom. Electronegativity decrease tu sebab size dia increase. Size dia increase, shielding effect akan increase. Dengan itu, the forces of attraction of nucleus towards bonding electron decrease. Ni secara ringkas ni gambaran dia. As you go down the group, okay, kenapa electronegativity decrease? Sebab size dia increase. Situ banyaknya shielding elektron. Menyebabkan nukleus tu dia akan nak tarik bonding elektron tu lebih lemah lah. Upayaan untuk nukleus untuk menarik bonding elektron tu berkurang. Sebab size bagi atom tu meningkat dan bonding elektron dia tu inertial elektron tu bertambah. Jadi kekuatan nukleus untuk menarik bonding elektron akan berkurang. Boleh tak? Hari ni hari sabut sikit. Kalau benda tak menjadi hari ni. Okey, saya pagi tadi saya dah try Google Meet ni lah. Lepas tu tak berjaya, saya balik Zoom pula. Lepas tu sekarang ni line college okey tak ni you rasa? Kamu you dengar dia weak ke kuat? Okey cikgu. Okey cikgu. Dengar jelas. Okey. Kalau okey. Okey nak pula jadi saya cakap je lah. Nantilah saya nak tengok muka-muka you all tengok betul-betul ke you all sit down kena duduk fokus. Sebab dia ni kelas macam biasa jugalah. Ni kamu tahu kan kelas akan berterusan lagi ni. Ya, tahu cikgu. Itulah jadi kita kena buat macam ni je lah.
Okay. Semua jangan main-main dah. Mesti serius dah belajar. Okey. Okay. Okay. Jadi tadi itu ionization energy ya. Okay. Sekarang ini benda lain pula. Ni first ionization energy, IE. Kamu tengok bezakan tadi. Tadi electronegativity. Electronegativity itu upayaan atom menarik elektron ikatan. Okay. Yang ini energy, ini tenaga. First ionization energy. Tenaga peonan yang pertama. Bahasa Malaysia-nya. Okay. Saya tengok gambar ni dulu. Okay. Kita ada atom ni, atom sodium. Bila dia jadi sodium ion, maksudnya kita keluarkan elektron. Elektron keluar. Kan, daripada sodium jadi sodium ion, maksudnya kita remove one elektron. Okay. Energi yang diperlukan untuk kita keluarkan 1 mole of electron lah. Itu kita panggil ionization energy. And it's the first, kalau kita keluarkan the first 1 mole of electron, that is the first ionization energy. Energy needed, okay. Kena ada perkataan minimum ni lah Kita selalu buat ringkas dia tu IE1 lah untuk first ionization energy. Kita buat IE1. Kalau IE2 tu maksudnya second ionization energy. Kita remove the next electron pula. Okay. IE1, first ionization energy is the minimum energy needed. Minimum energy minimum energy needed to remove. Semua ni lah, perkataan ni semua yang kena ambil lah. The minimum energy needed to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom. Okay. Kamu boleh berhenti kat situ saja pun tak apa. Kalau definasinya berhenti kat situ saja pun tak apa. Tak mau tulis to form 1 mole of gaseous unipositive cation pun tak apa. Sadar itu je. IE1 is the minimum energy needed to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atom. Contohnya di sini, sodium. So, sodium ni, atom sodium, mesti dalam gaseous form. Kan? Kita kata tadi, energy needed sign dia positif. Endothermic. Kalau energy release, exo. Energy needed ni energy absorb, endothermic. Absorb energy absorb, energy needed. Absorb atau needed. Tenaga yang diperlukan. Diperlukan sign dia positif. Okay, tenaga diperlukanlah untuk kita keluarkan elektron daripada atom. Untuk dia jadi ion, cation. Na gas kepada Na plus gas plus elektron. Jadi equation dia macam tu. Jadi yang penting di sini kamu kena catatkan minimum energy needed to remove 1 mole of electrons. Ini kira di equation nampak 1 mole lah. Energy needed, delta H dia positif. Delta H pun boleh. Positif. To remove 1 mole of electron. Jadi elektron berada di belah kanan. 1 mole of electrons. To remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom. Jadi atom ni dalam fasa gas. Jadi semuanya gas lah. Nanti dia bila kita remove 1 mole of electrons, dia akan jadi sodium plus gas. Macam tu. Okay. In general, IE1 decrease down the group.
As you go down, IE1 decrease down the group. Dia decrease down the group. But if you go across a period, dia increase. Okay. Okay, kenapa tu ada alasan-alasan dia tu. Okay, kita tengok the next slide tu. Kita akan cerita. Okay, saya akan cerita dengan detailnya nanti kat situ. Jadi kita tengok dulu ini across a period. Okay, nampak across a period. Okay, ini period 1 lah ni. Ini period 1. Period 1 hidrogen hingga helium. Itu period 1. Okay, period 2 mula dengan ke sini lithium sampai neon. Ini adalah period 2. Okay, sodium sampai argon ni cantik. Okay, ini period 3. Sodium sampai argon. Potassium ni period 4. Potassium kalsium ni period 4. Jadi kita nampak as you go across a period, kan, secara generalnya, in general lah, secara umumnya, dia akan increase, nampak ni. Go across, increase. Go across, increase. Go across, increase. Increase. Tapi you nampak nanti kita nak discuss kat ni. Kenapa set ni ada irregular. Kenapa ada juga irregular ni. Tapi as you go across, increase. Secara general, secara umum. As you go across, dia increase. As you go down, kalau go down kita nak tengok tengok ni lah, lithium dengan sodium ni group yang sama. Nampak dia decrease. Nampak dia decrease, nampak decrease. Potassium, nampak ni. Lithium, sodium, potassium, nampak dia decrease. Okay ke? Okey, cikgu. Okay, cuba tanya something. Tanya something tentang ni. Saya buang slide ni dia semua. Okay. Tentang tadi, electronegativity. Apa beza electronegativity dengan ionization energy? Cuba, siapa ada kat situ saya panggil. Tadi Bob dah masuk dah, Bob? Dah, dah. Dah. Ada, semua ada saya tengok berapa orang ada ni. Ada dah. Okay, electronegativity bila kita bandingkan dengan ionization energy. First ionization energy. Nampak tak beza dia? Electronegativity tadi adalah upayaan atom itu menarik elektron ikatan. Dia bukan tenaga tau. Upayaan dia menarik elektron ikatan. Kalau ionization energy, upayaan atom itu, tenaga yang diperlukan untuk atom tu, tenaga yang diperlukan untuk elektron dikeluarkan daripada atom. Tenaga yang diperlukan. Ini bercakap tentang tenaga. Yang tadi tu bukan tenaga. Electronegativity bukan tenaga. Dia hanya keupayaan dia. Kuasa dia je. Ability dia. Kuasa dia. Kuasa bagi sesuatu atom tu menarik elektron ikatan. Attract bonding elektron. Jadi bila atom tu berikatan lah dalam ikatan covalent. Itu electronegativity.
As you go across the period, electronegativity increase, down the group decrease. Kenapa as you go across the period increase, electronegativity tu something to do with size, something to do with effective nuclear charge. Size, sebab size tu kecil dan effective nuclear charge tu bertambah, menyebabkan electronegativity tu bertambah. Okay. Kalau down the group pula, electronegativity decrease sebab apa? Sebab size tu besar. Dia opposite lah. Size besar, jadi number of electron tu banyak, banyak shield. Dengan itu, kuranglah keupayaan atom tu menarik bonding elektron. Okay. Manakala electronegativity, first analytic energy pula, dia adalah bercakap tentang tenaga yang diperlukan untuk kita keluarkan elektron daripada atom yang gaseous atom yang gas. Okay, misalnya kalau saya kata first analytic energy of iodine, tulis kat sini. Kalau nak tulis first analytic energy of iodine, let's say, equation dia macam mana? Cuba you tell me. Kalau saya kata, okay, write the first analytic energy, write equation for first analytic energy of iodine, IE1 of iodine. I tu I fasa apa? I fasa 5. Tak, kejap. Nadina ada, Nadina? 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 Ya, Pedro. Ada? Nadina? Ya. Ya. Okay, Nadina, kalau saya kata, tuliskan equation untuk menunjukkan first analytic energy. Tuliskan equation untuk menunjukkan first analytic energy of iodine. So you akan buat I macam mana? Nak buat I 2 ke? Atau I saja? Atas ke bawah? Macam ni tadi kan? Macam ni. Ini adalah equation untuk first analytic energy of sodium. Jadi Na gas. Jadi Na plus gas plus elektron. Kalau saya kata pula, tuliskan first analytic energy untuk iodine. Kamu nak buat I2 ke I? Kalau tengok definisi tadi, IE tu, analytic energy, is the minimum energy needed to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom. Jadi I2 dengan I, mana yang atom? I2 dengan I, mana yang atom? I2 adalah molekul kan? I adalah atom. Jadi kalau kita nak buat equation, you tak boleh pakai I2 lah.
Kena buat I kan, sebab dia atom. Nak remove elektron daripada atom. Okey, dan atom tu fasa dia macam mana? Kalau kamu ingat elemen, kalau ingat dulu elemen, you dah ingat dulu masa kita belajar chapter 1. Elemen, kita ada buat fluorine, molekul dia, fluorine adalah gas, fluorine adalah gas. Elemen bila dia dekat stable state and standard state. Room temperature, fluorine, gas, F2. Semua halogen ni dalam bentuk gas dalam bentuk molekul lah. Halogen, fluorine gas, bromine, liquid, iodine, solid. Di elemen-elemen halogen dia molekul dan dia ada fasa-fasa masing-masing dah. Gas, liquid dengan solid. Tapi di sini kita bukan bercakap tentang elemen. Kita bercakap tentang atom. Jadi atom yang free, atom yang gaseous atom. Jadi kamu kena ambil gaseous atom. Dia kena buat fasa tu, I tu jangan I2, jangan molekul. Tapi I, gas. Buat macam atas ni juga sama, anak panah. Kan sebab minimum energy needed to remove 1 mole of electron. Jadi elektron belah kanan. Dan equation ni kita boleh baca 1 mole of electron being removed from 1 mole of gaseous atom. So dia akan jadi I plus lah sebab kita remove electron. Boleh tak? Jadi IE1 tu adalah apa-apa nilai value dia. Tapi dia positif lah. Kilojoule per mole. Okey. Okay, madam. Okey, ingat definasi ni penting. Kamu kena ingat First IE is the minimum energy needed. Jadi sign dia tu positif. Tenaga yang diperlukan. Kita akan keluarkan elektron daripada atom. Atom tu fasa dia gas. Dia mesti atom. Bukan molekul. Jadi I gas menjadi I plus gas plus elektron. Nilainya positif lah. Kilojoule per mole. Okay. So ada alasan kenapa IE decrease down the group dan increase across the period. Kita ingat dulu at the moment kita ingat. Okay, as you go down the group, dia akan decrease. As you go across, increase. IE, as you go across, increase. As you go down, decrease. Okay. Ini alasan-alasannya. Kita buat dulu down the group. Okay. Nilai-nilai dia kat sini kamu dah nampak. Sudah masukkan. Okay. Kita tengok down the group. Let's say group 1. Group 1. Mula dengan group 1 apa? Lithium kan? Ada hidrogen lah. Okay, hidrogen. Tapi hidrogen ni lain cerita lah. Kita group 1 yang apa ni alkaline metal. Lithium, sodium, tak ada. Potassium tak ada Okay, kita tengok antara lithium dengan sodium. Okay, lithium 520, sodium 496. Okay, jadi kamu nampak as you go down the group between lithium dengan sodium, bila kita bandingkan, if you compare,
annihilation energy decrease. Mana dia? Decrease ni, perkataan decrease. Decrease. Annihilation energy decrease down the group. Sebab slide dia ni bawah sangat. Boleh nak ni. Ya. Annihilation energy decrease down the group. Kamu nampak kan, lithium dengan sodium. Jadi as you go down, nampak IE1 akan decrease. Yang ini 520 kilojoule per mol. Jadi plus lah, kilojoule per mol. Yang ini plus 496 kilojoule per mol. Okay, as you go down the group, annihilation energy, first annihilation energy lah, kita cakap tentang first annihilation energy. Just secara umum pun macam tu jugalah, bukan first saja, yang lain-lain pun sama je. Okay, tapi kita ni syllabus UR ni membincangkan first annihilation energy. Nak tengok trend dia tu, nak tengok IE1 saja. Nak tengok trend down the group across the period. Okay, so nampak kan IE1 decrease as you go down the group. Okay, jadi kalau kita nak explain kenapa IE1 decrease down the group. Ini alasan dia. Size increase kan. Between sodium dengan lithium, sodium is much bigger. Kita lukiskan size, tak mesti lukiskan. Jadi saya katakan saya letak ni. Ini size lagi besar sodium dia. Size lagi besar sodium. Kan, size tu sebab apa? Sebab kenapa tak sebelum ni, slide sebelum ni, kenapa size semakin besar as you go down? Masa dah nak habis dah. Sebab shielding effect dia shielding effect dia decrease. Ada orang tak boleh masuk tadi. Ya. Okay, dah. Kamu lepas ni you all break kan? Ada kelas English. BI cikgu, BI. BI ya. Okey. Jadi itulah masa dah tak ada dah. 1 minit 2 je. Dia kelas on time juga Okey, kalau dah tak ada masa, saya nak kena stop lah. Okey, tapi kalau you all ada masa yang lecture mungkin dia dah pindah time tau, dia buat malam ke apa, you let me know. Kamu beritahu saya. Kamu beritahu saya supaya saya boleh, sebab kita tak boleh nak online ni kadang-kadang kena buat sikit-sikit. Kita buat banyak-banyak. Okey cikgu, boleh. Dia susah nak explain. You beritahu saya bila you all free lecture mungkin tak buat ke dia buat malam-malam dia ganti lain kan, you all free masa mana ke apa, ya abang saya supaya Tadi pagi free cikgu. Tadi pagi free. Okey cikgu. tak abang. Cikgu tak tanya. Saya ingatkan you all kalau you all free je you all buat, saya boleh buat anytime lah kalau saya okey lah. Kalau saya tak okey tak boleh lah. Okey cikgu. Okay, so take care. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cikgu.
Waalaikumsalam cikgu. Okey, Baik, nanti cikgu. hantar saya hantar dia. Baik, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Baik, cikgu. Cikgu.